KPM. Abang, adik nak tanya ni. Masa kita bernafas, apakah gas yang masuk ke dalam badan kita? Mestilah oksigen. Masa kita hembus nafas pula? Mestilah karbon dioksida. Tapi, kenapa kita boleh bau macam-macam ya? Yang ni susah sikit abang nak jelaskan. Adik ada baca, bukan oksigen saja yang masuk ke dalam badan kita. Yang tu memang betul. Tapi untuk penjelasan yang lebih lanjut, baik adik tanya cikgu. Baiklah, nanti adik cuba tanya cikgu sains adik. Cikgu Safwan. Didik TV KPM. Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan Didik TV KPM bersama saya Irfan Syahmi. Saya mendoakan agar anda dalam keadaan yang sihat-sihat belaka. Okey. Yang paling penting jangan lupa untuk patuh kepada segala SOP yang ditetapkan oleh pihak kerajaan sebab kita nak lindung diri, lindung semua. Baiklah. Semestinya hari ini kita dalam tahap 2 untuk mata pelajaran sains. Kalau kita lihat di sini ada kawan Irfan yang menanti ketibaan guru kita. Tapi sebelum itu, jom kita saksikan terlebih dahulu video profil guru kita. Itulah dia profil guru kita hari ini, Cikgu Safwan, yang semestinya kemunculan beliau sangat-sangat dikenali di Didik TV ini. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Irfan, apa khabar? Saya macam biasalah, sihat. Makin sihat bila ada cikgu kat sini. Alhamdulillah. Okey, hari ini cikgu kita dalam mata pelajaran sains untuk tahap 2. Jadi sebelum kita mulakan ni, apa yang kita akan sentuh sebenarnya? Kenapa ada kawan Irfan kat sini cikgu? Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kepada semua murid-murid yang sedang menonton pada hari ini. Baiklah, topik pembelajaran kita pada hari ini ialah pernafasan manusia. Sebab itulah ada makhluk yang seperti saya juga di atas di atas meja tersebut. Okey, sama tak serupa. Baiklah, jadi tajuk kita ialah pernafasan manusia. Jadi standard pembelajaran kita pada hari ini ialah yang pertama, kita perlu mengenal pasti organ-organ yang terlibat dalam proses pernafasan. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kita perlu memerihalkan proses pernafasan daripada aspek laluan dan juga pertukaran gas. Okey, dan juga pertukaran gas yang berlaku di peparu melalui pemerhatian menerusi pelbagai media. Dan yang ketiga, kita boleh membezakan kita nak murid-murid yang sedang menonton boleh membezakan kandungan gas karbon dioksida dan juga oksigen yang terlibat semasa kita menarik dan juga menghembus nafas. Baik, inilah tajuk kita pada hari ini, iaitu pernafasan manusia. Okey Irfan? Bersedia Irfan? Bersedia, dan juga cikgu. murid-murid yang sedang menonton? Okey, kita teruskan dengan kandungan pembelajaran untuk segmen yang pertama, iaitu organ pernafasan manusia. Okey, sebelum itu, saya nak mengajak murid-murid yang sedang menonton dan juga Irfan untuk menarik nafas. 1, 2, 3. Okey, dan kemudian hembus. Boleh tarik lagi? Tarik lagi. Hembus. Okey, baiklah. Okey Irfan. Okey, boleh saya nak tanya satu soalan yang mudah. Okey. Dari segi aspek luarannya, boleh tak Irfan menyatakan apakah organ yang kita nampak jelas kelihatan semasa kita menarik nafas dan juga menghembus nafas tadi? Okey, kalau organ yang cikgu cakapkan ni yang mana kita boleh nampak dengan mata kita, jawapannya adalah hidung. Betul Irfan, itu tepat sekali. Betul lah cikgu? Hidung Okey. merupakan organ luaran
yang kita boleh lihat dengan jelas dengan mata kasar. Tetapi di sebalik organ pernafasan kita ada 2 lagi yang kita tak nampak. Jadi di sini saya nak jelaskan. Baiklah, sebenarnya terdapat yang pertama hidung. Okey, organ pernafasan yang pertama ialah hidung. Kemudian yang kedua Irfan. Ya. Yang di dalam ni, yang salur ni, yang tu kita panggil trakea. Trakea. Ini yang kita tak nampak, cikgu. Kita tak nampak. Okey, kat dalam. Dan yang ketiga kita ada peparu. Jadi ada 3 organ pernafasan yang perlu murid-murid yang sedang menonton ini tahu pada hari ini, iaitu yang pertama hidung, yang kedua trakea, dan yang ketiga ialah peparu. Boleh Irfan ulang balik? Okey, yang pertama kita ada hidung, dan kedua kita akan melalui trakea, dan ketiga kita akan menggunakan peparu. Ya, tepat sekali Okey. bijak Irfan. Jadi saya nak uji sedikit pemahaman Irfan. Boleh, tak ada Saya masalah. tutup balik ni. Okey, Irfan boleh ke depan dan Okey, saya ke cuba isikan, labelkan 3 organ tersebut. Boleh Okey. tak Irfan isikan? Boleh cikgu, tak ada Okey. masalah. Dan saya nak juga pertolongan daripada kawan-kawan saya yang berada di rumah untuk tolong Irfan dekat sini. Macam mana? Okey, apakah organ yang terlibat di sini? Okey. Jadi jom kita selesaikan satu persatu. Jadi, yang pertama sekali dia cakap apa? Kalau kita nampak dekat luaran kita, ia adalah apa dia? Hidung. Okey, betul. Kita tulis dekat sini. Okey, kita tulis. Saya kidal Okey. Tak apa. Boleh saya tulis kat sini. Hidung. Okey. Hidung. Okey. Yang kedua, cikgu cakap apa tadi? Yang kedua. Ingat balik cikgu Safwan cakap apa tadi? Kalau yang kedua kita akan menggunakan trakea pula. Okey. Di sini kita tulis trakea. Okey. Dan yang ketiga, cepat tolong Abang Irfan dekat sini. Apakah jawapannya? Rakan-rakan semua? Apa dia? Okey, cantik. Jawapannya adalah peparu. Betul ke salah cikgu? Cuba cikgu tengok dulu. Okey, baik. Terima kasih Irfan untuk semua jawapan tersebut. Sama-sama. Baik, yang pertama betul atau salah? Hidung. Okey, betul. Betul. Okey, Yang tepat kedua? sekali. Yang kedua kita ada trakea. Okey, betul. Dan yang ketiga kita ada peparu. Okey, jadi disebabkan di atas kecemerlangan Irfan dan juga murid-murid yang sedang menonton pada hari ini, saya nak anugerahkan bintang kepada Irfan. Irfan boleh ambil sendiri bintang. Boleh Ambillah ambil tu. warna apa Beribu pun. bintang dia. Satu bintang Okey. untuk Irfan. Terima Dan kasih. juga untuk murid-murid yang sedang menonton pada hari ini. Baiklah, jadi saya ulang balik. Ada 3 organ pernafasan yang perlu murid-murid ketahui, iaitu hidung, trakea dan juga peparu. Ataupun kita boleh menyatakan melalui satu melodi yang sangat menarik. apa Okey, tu, cikgu? boleh Irfan sudi Boleh. dengar Saya melodi nak daripada dengar saya. sangat dah ni, cikgu. Baik. Boleh cikgu mulakan? Okey. Ini lagu pernafasan manusia. Wah. Ada 3 organ kesemuanya. Oh, hidung, peparu, trakea. Jadi sedap ya. Okey. dengan lagu tersebut, Aha. maka dapatlah kita simpulkan bahawa terdapat 3 organ pernafasan. Saya ulang sekali lagi, saya tekankan sekali lagi, ada 3 organ pernafasan, iaitu hidung, trakea dan juga peparu. Dan diharapkan semua murid dapat mengenal pasti 3 organ pernafasan ini dengan mudah dan juga dengan jelas. Baiklah. Okey cikgu, terima kasih atas segmen yang pertama ini. Yang paling penting kita kena tahu, kalau kita menghembus nafas ataupun menarik nafas, kita akan menggunakan 3 organ, iaitu hidung, trakea dan juga peparu. Baiklah, sekarang ni kita nak berhenti berehat seketika. Kita jumpa selepas ini di Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Tahukah murid-murid, secara purata, manusia menyedut udara sebanyak 13 liter dalam masa seminit.
Kembali bersama kami di Didik TV KPM. Nampaknya kita akan teruskan ke segmen yang seterusnya. Kalau tadi Irfan dah kumpul 1 bintang dan saya sekarang nak menyeru kepada rakan-rakan semua untuk kita kumpul lebih banyak bintang. Kalau tadi kita dah faham ataupun kita dah mengenali 3 organ yang penting untuk pernafasan. Yang pertama kita ada hidung, yang kedua trakea dan yang ketiga adalah paru-paru. Jadi kenapa Cikgu Safwan kita ada macam barang-barang di sini? Apa yang kita nak buat sebenarnya? Baiklah murid-murid yang sedang menonton dan juga Irfan, untuk segmen pada kali ini kita ingin mereka cipta satu model pernafasan manusia. Okey, ini dia model pernafasan manusia. Jadi bahan-bahan yang kita perlukan sangat mudah untuk kita peroleh, Irfan. Baik. Okey, baiklah. Jadi saya akan memperkenalkan apakah bahan-bahan yang diperlukan untuk membina model ini. Okey, yang pertama kita memerlukan 2 penyedut minuman. 2 penyedut minuman yang boleh dibengkokkan ini. Boleh dibengkokkan. Okey, saya buat dekat sini. Okey. Kita ada, sebenarnya tak perlu beli pun. Mungkin kalau di rumah biasa kita beli teh ais ataupun apa-apa je. Betul. Air, mungkin penyedut minuman ni kita boleh simpan. Dan kita boleh gunakan untuk kita punya Okey, yang kedua aktiviti. kita perlukan gambar peparu. Gambar peparu seperti ini. Jadi gambar ni bolehlah diambil menerusi carian internet dan sebagainya. Cikgu kalau tanya, boleh lukis sendiri tak? Kalau ada murid yang berbakat pun boleh lukis Pun sendiri. boleh juga. Tak ada masalah. Okey. Boleh lukis sendiri, boleh warna sendiri. Okey. Kemudian kita perlukan gambar hidung. Gambar hidung. Okey, hidung. Sama saiz. Okey. Dan untuk memeriahkan lagi model ini, kita letakkan juga gambar mulut. Okey, gambar mulut. Kita juga perlukan, kita juga perlukan 2 plastik jernih, ataupun plastik lutsina. Baik. Kemudian kita perlukan pita pelekat, dan juga kita perlukan pita pelekat 2 muka. Okey. Satu lagi, jangan lupa kita perlukan gunting. Kita perlukan gunting. Jadi gunting ni Ifan rasa macam bahaya sikit kan cikgu? Betul. Macam mana kita nak gunakan dengan baik? Mungkin kita dapatkan pengawasan daripada ibu bapa dulu ke? Betul. Disebabkan gunting ni tajam. Okey. Jadi kita perlu berhati-hati. Kalau di rumah, pastikan ibu bapa mengawasi anak-anak cara menggunakan gunting. Dan untuk di sekolah, cikgu boleh mengawasi bagaimana murid-murid menggunakan gunting dengan cara yang lebih selamat. Betul tu, sebab kita nak mengelakkan sebarang kecederaan yang tidak diingini. Betul. Baik, Irfan dah bersedia untuk membina model ni? Dah bersedia cikgu. Okey. Saya yakin murid-murid di rumah juga sudah pun bersedia bersama kita. Jadi, Okey, baik. Yang langkah yang pertama, ambil 2 penyedut minuman ni. Okey. Kita ambil pita pelekat. pita pelekat. Okey, murid-murid kat rumah pun boleh Pita ikut pelekat bersama. ni kita tak perlu letak gunting dah. Okey, kemudian kita Okey, kita ambil berapa panjang cikgu? Okey, kita cukup nak buat untuk mencantumkan. Mungkin Irfan boleh tengok saya buat dulu. Baik. Okey. Oh, ini di bahagian yang boleh dibengkokkan tu Okey, bahagian atas. Bukan bahagian atas. Bahagian atas. Okey, bahagian atas ni. Okey. Kemudian di bahagian bawah untuk kita kemaskan lagi. Baik. Okey. Kita cantumkan dulu 2 Cantumkan seperti ini. Okey, sekarang dah jadi macam ni. Macam tu. Okey, kita bengkokkan keluar cikgu Ya, bengkokkan keluar. Okey, dah Okey, dapat. baik. Jadi ini sebenarnya kalau Irfan berdasarkan 3 organ pernafasan tadi, agak-agak boleh tak Irfan dan juga murid-murid yang sedang menonton rancangan kita pada kali ini meneka apakah sebenarnya organ pernafasan yang diwakili oleh penyedut minuman ini? Okey, kalau macam tu Irfan, kita cuba fikir dulu. Ya. Okey. Kalau nak kata hidung, tak mungkin. Ya. Trakea pun macam kurang tepat. Irfan rasa ini untuk paru lah cikgu. Okay, tak apa, kita akan teroka pada semasa kita mempraktikkan penggunaannya nanti. Boleh. Baik. Okey, kemudian ambil plastik jernih ni. Okey, kita masukkan ke kita masukkan ke bahagian yang dibengkokkan itu. Kemudian kita gunakan pita pelekat untuk mencantumkan. Untuk apa?
Macam kita bungkus gitulah. Kita bungkus. Kita Itu bungkus. bahasa mudah, kita bungkus. Istilah yang kita Okey. lebih senang untuk gunakan. Kita bungkus dia. Kita Okey. pusingkan semua cikgu. Okey, kita pusing macam tu saja. Pastikan tidak ada lubang Pastikan tidak ada lubang. Okey. supaya tidak ada udara yang boleh. Satu dah siap. Sudah siap. Okey, dan satu lagi kita ambil. Boleh Irfan ya? Boleh Ifan jangan buat sekarang ni. Murid-murid yang sedang menonton juga, jika ada peralatan ni bolehlah mempraktikkan ataupun membina mereka cipta model ini juga bersama-sama dengan saya dan juga Abang Irfan. Betul tu. Boleh minta dekat ibu atau ayah kita nak ambil penyedut minuman, lepas tu nak cari plastik sikit, tak ada masalah. Okey, dan kita gunakan pelita pelekat untuk kita tutup ruang udara. Okey, kita buat lagi sekali. Okey, baik. Okey, saya tunggu Irfan. Boleh. Kita sama dengan murid-murid kat rumah cikgu. Okey. Baik, kita balut dulu. Okey, dah siap yang pertama. Okey, buat yang kedua. Buat yang kedua pula. Okey. Macam biasa, kita masukkan dulu kita punya plastik yang jernih ni ke dalam bahagian yang dibengkokkan. Kita keluarkan cikgu Ya. Okey, kita masukkan dulu dan seterusnya kita balut-balut untuk kita bungkuskan penyedut minuman ni. Okey. Kita ikat dengan pita pelekat. Pita pelekat. Okey. Boleh tak nak gunakan, mungkin nak gunakan gelang getah? Boleh ke cikgu? Boleh juga. Boleh juga. Okey. Baik. Okey, sikit lagi. Kita balutkan ni supaya tak ada udara. Okey. Baik, kita nak uji dulu sebelum kita ke langkah berikutnya. Kita nak test dulu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya nak tiup dulu. Okey tak Irfan? Okey, Ifan cuba pula. Okey, boleh. Okey, lulus. Okey, sekarang Kembung dah. kita kempiskan balik. Okey, kempiskan balik. Okey, sekarang langkah seterusnya. Okey. Yang ini kita nak lekatkan, lekatkan penyedut minuman ini pada bahagian atas peparu seperti ini. Atas peparu. Seperti ini. Jadi kita nak gunakan apa sekarang ni? Irfan rasa kita boleh gunakan pita dua muka? Ya. Okey, jadi kita gunakan pita pelekat dua muka. Okey. Kita ambil dulu sikit. Okey. Kita buat macam ni terus Irfan. Okey, kita panjangkan terus kat situ. Kita mudahkan. Kita mudahkan. Kita mudahkan. Okey. Baik. Macam ini. Okey. Okey. Kemudian kita Tanggalkan pula. Okey. Baik, kita akan cuba. Macam mana? Ada dekat rumah okey? Kalau okey, kita buat sama-sama sampai siap. Okey, kita punya model pernafasan ini. Okey. Baik. Kita lekat cikgu Okey. Dah melekat. Dah melekat. Okey. Nampak macam dah hampir sempurna. Irfan pun dah siap dekat sini. Okey, tapi belum siap lagi. Belum sempurna lagi. Belum sempurna lagi. Yang seterusnya untuk memudahkan juga, kita letak saja pita pelekat dua muka ni terus di atas. Okey, di atas sampai bawah cikgu Okey, sampai bawah. Sampai bawah. Okey, boleh. Letak di atas sampai di tengah. Okey. Okey. Macam tu. Macam ni. Dan kita tanggalkan. Okey. Gunting dulu. Tanggalkan. Okey. Ni untuk apa cikgu? Untuk kita lekatkan hidung dan juga Mulut mulut. kita. Okey, faham. Okey. Tadi kan kita dah sediakan ada mulut, ada juga hidung. Okey. Okey. Kita Kemudian kita lekatkan. nampak? Okey, saya dah lekatkan mulut. Okey, juga dah lekatkan. Okey, Ifan nak tarik dulu. Dan seterusnya jangan terlalu atas. Okey, kita lekatkan hidung. Okey, mulut di sini. Okey. Hidung pula di sini. Okey, sekarang kita tunjukkan kepada murid-murid yang sedang menonton model pernafasan yang telah pun siap kita reka. Kita hasilkan. Okey, baik. Jadi cikgu punya tengok. Okey, sekarang ni Ifan punya pula lah. Boleh ke? Okey, 1, 2, 3. Tada! Okey ke cikgu? Cantik tak? Okey, Okey. lulus. Lulus tak apa dah. Tapi
belum lulus lagi, belum lulus sempurna lagi. Kenapa Okey, tu? sekarang ni lulus untuk menyiapkan. Okey, Maka okey. saya berikan 1 bintang untuk Irfan. 2 bintang. Okey, dan juga untuk murid-murid di rumah ataupun yang sedang menonton, juga 1 bintang yang mana telah pun menyiapkan model ini. Baik. Okey, baik. Sekarang kita nak uji. Okey. Ini waktu untuk kita uji model yang telah pun kita hasilkan. Baik, sekarang ni saya nak tiup. Baik. Okey. Bila saya tiup, ini seolah-olah semasa kita menarik nafas, udara masuk ke dalam peparu. Jadi plastik ni mewakili peparu kita. Okey. Jadi sebenarnya yang tadi soalan saya yang pertama tadi, penyedut minuman ni sebenarnya dia mewakili apa, Irfan? Okey, kalau kita punya plastik ni dah mewakili peparu, maknanya jawapan tadi salah. Jadi penyedut minuman ini sebenarnya merupakan simbolik kepada trakea. Ya. Jadi penyedut minuman ni sebenarnya seolah-olah trakea yang ada di dalam badan kita merupakan salur udara yang akan menyalurkan udara ke peparu. Semasa kita menarik nafas, okey. Peparu kita kelihatan seperti penuh peparu kita, dan bila kita tekan semula, kita tekan bahagian plastik ni, kita akan rasa udara keluar, ia seolah-olah semasa kita menghembus nafas. Jadi kita akan nampak lebih jelas bagaimana pernafasan kita dijalankan. Jadi kita nampak lebih jelas bagaimana proses pernafasan yang berlaku. Kalau sebelum ini mungkin kita tak nampak. Betul. Jadi dengan adanya model ini, diharapkan murid-murid dapat lebih faham, lebih jelas bagaimana proses pernafasan itu berlaku. Jadi kita uji lagi macam Boleh? syok Irfan main Lagi ni. sekali kita cuba. Okey. Maknanya sekarang ni kita telah masukkan udara ke dalam peparu melalui saluran trakea. Ya, betul. Jadi daripada hidung masuk ke trakea dan masuk ke peparu. Dan apabila kita menghembus nafas dari peparu ke trakea, keluar menerusi hidung. Okey. Jadi boleh Irfan rasa lebih faham selepas membina model ini. Mestilah cikgu, sebab kalau tadi Irfan sedikit muskil. Irfan kata tadi penyedut ni menunjukkan peparu, tetapi sebenarnya ia merupakan trakea di sini. Baik, sebenarnya jika murid-murid ingin menggantikan plastik jernih ini dengan menggunakan bahan lain seperti belon pun boleh. Boleh juga. Boleh. Cuma plastik ni bagi saya ia lebih mudah untuk ditiup. Sebab kadang-kadang ada murid yang dia tak pandai untuk tiup belon. Ada sebenarnya. Dalam ramai-ramai itu ada murid yang tak berkemampuan untuk tiup belon. Jadi untuk plastik ni, saya pasti semua murid boleh tiup dengan mudah. Okey. Dan murid-murid juga boleh menggunakan bahan-bahan lain seperti mana kata Abang Irfan tadi, boleh melukis, gambar hidung, gambar mulut dan juga peparu. Dan untuk mencantikkan lagi, untuk bagi benda ni tahan lama, murid-murid boleh tampal seperti mana yang kita buatlah, tampal pada kotak keras ataupun pada cardboard dan sebagainya untuk memberikan untuk bagi tahan lebih lama. Okey cikgu. Baik, terima kasih atas penjelasan model pernafasan yang semestinya menarik, dan saya yakin anak murid di rumah juga telah pun berjaya sama-sama memahami mengenai saluran pernafasan dengan baik. Okey. Dan sekarang ni kita nak berhenti berehat seketika. Jumpa anda selepas ini di Didik TV KPM. Tahukah murid-murid, saiz peparu kiri lebih kecil berbanding dengan saiz peparu kanan kerana jantung manusia berada di bahagian kiri. Didik TV KPM. Terima kasih kerana setia bersama kami di Didik TV KPM, dan sekarang ni kita akan teruskan dengan segmen yang seterusnya. Di mana tadi kita dah pun belajar mengenai organ yang utama, iaitu hidung, trakea dan juga peparu. Lepas tu kita dah buat pula model pernafasan dengan Cikgu Safwan. Jadi cikgu, di segmen ini apa yang kita akan lakukan? Baiklah Irfan dan juga murid-murid yang sedang menonton, untuk segmen yang seterusnya, untuk segmen yang sekarang, kita akan meneroka lebih lanjut tentang proses pernafasan manusia.
bagaimana laluan udaranya, bagaimana keadaan dadanya, itu semua yang akan kita teroka pada kali ini. Baiklah, jadi saya nak tunjukkan sekali lagi model yang telah pun kita bina tadi. Baik, tapi sebelum itu, marilah kita sama-sama sekali lagi menarik nafas. Hembus nafas. Okey, sekali lagi. Sekali. Okay. Irfan perhatikan saya dulu. Okey. Okey, cuba Irfan perhatikan bagaimana keadaan dada saya semasa saya menarik nafas. Ke atas, cikgu. Okey. Jadi bila kita tarik nafas, dada kita seolah-olah naik ke atas. Dan apabila kita hembus nafas, dada kita seolah-olah akan turun ke bawah. Okey, cuba Irfan buat. Okey. Yang pertama kita tarik nafas dulu. Okey, dada naik ke atas. Naik lah, cikgu. Betul, naik ya. Okey. Okey. Kita hembus nafas. Ya. Okey, dah turun. Apabila kita menarik nafas sebenarnya, udara akan memasuki peparu kita. Jadi akan memenuhi ruang yang ada di dalam peparu kita, seolah-olah model yang kita bina sebentar tadi seperti ini. Jadi bila peparu kita penuh, maka sebab itulah dada kita seolah-olah naik ke atas. Dan apabila udara keluar, bila kita hembus nafas, sebabkan itulah pergerakan dada kita turun ke bawah. Baiklah Irfan dan juga murid-murid di rumah, sekarang saya nak jelaskan bagaimanakah sebenarnya urutan laluan udara semasa menarik dan juga menghembus nafas. Jadi kita lihat kat sini sekali lagi, ingat balik organ pernafasan manusia. Yang pertama ialah hidung, yang kedua ialah trakea, dan yang ketiga ialah peparu. Okey, baik. Jadi semasa kita menarik nafas, okey, laluan udaranya akan bermula di mana? Pastinya akan bermula di hidung. Jadi laluan udara, nyatakan laluan udara semasa menarik nafas. Yang pertama pastinya menerusi hidung. Okey. Kemudian akan lalu menerusi trakea. Okey, akan melalui trakea dan kemudian akan tiba pada bahagian peparu. Okey, itu laluan udara semasa menarik nafas. Okey. Kemudian bagaimana pula laluan udara semasa menghembus nafas? Model kita tadi bila kita tekan, keluarkan udara dari peparu, kemudian akan melalui penyedut minuman itu, iaitu trakea, dan juga akan keluar menerusi hidung. Okey. Jadi itulah laluan udara semasa kita menarik dan juga menghembus nafas. Jadi untuk itu saya akan sekali lagi uji murid-murid yang sedang menonton dan juga Irfan. Kena uji lagi? Boleh, tak ada masalah. Okey. Jadi untuk kita uji Irfan, bagaimanakah laluan udara semasa menarik dan juga menghembus nafas. Okey. Baik. Jom kita buat sama-sama rakan-rakan di rumah. Yang pertama ialah laluan udara semasa menarik nafas. Bermula di mana Irfan? Okey, kalau macam tu Irfan akan tarik nafas dulu untuk dapatkan mendapatkan dia punya aura dia dan juga idea bagaimana keadaannya. Okey. Kena hembus dulu. Kalau tak nanti semput kita. Okey, jadi yang pertama bermula di hidung. Okey, baik, kita di sini. Kita eja hidung. Okey. Dan yang kedua, bagaimana pula rakan-rakan semua? Ia akan melalui trakea. Okey. Trakea di sini. Dan yang seterusnya, kalau kita dah gunakan hidung, pergi ke trakea dan seterusnya kita akan terus kepada bahagian peparu. Ya, itu dia. Okey, baik. Selesai semasa kita menarik nafas. Itulah laluan udara semasa menarik nafas. Dan bagaimana pula sekarang laluan udara semasa menghembus nafas. Okey, Irfan nak kena buat simulasi dulu. Okey, sementara tu saya main-main dia ni Irfan. Tarik nafas. Okey, tekan. Lepas. Masuk.
keluar. Okey. Ingat dah. Okey. Jadi laluan udara semasa menghembus nafas, yang pertama sekali kita bermula dari bawah. Kat mana tu? Ada kat mana? Peparu. Ya. Okey, baik. Boleh dengar suara mereka Irfan? Boleh dengar. Boleh dengar. Okey. Pandai. Peparu. Okey. Seterusnya dekat mana pula? Kalau kita dah gunakan peparu dan naik ke atas, kita akan melalui keluar menerusi trakea. ya, Baik. akan melalui trakea. Trakea. Dan akhir sekali Dan terakhir sekali, yang terakhir kita akan melalui hidung kita. Okey, kita tulis kat sini dulu. Baik, terima kasih kerana menolong Abang Irfan dekat sini. Kita pun dah berjaya jawab. Tapi nak tanya, betul ke salah ni, Cik? Okey, baik. Cikgu. Laluan udara semasa menarik nafas. Okey, kita lihat kat situ. Daripada hidung ke trakea dan juga ke peparu. Tepat. Terima kasih. Okey. Nak bintang? Nak bintang? Nak bintang, Belum cikgu. lagi. Belum lagi. Okey, dah belum siap lagi. Okey, dan yang seterusnya, laluan udara semasa menghembus nafas. Peparu, dari peparu ke trakea dan keluar ke hidung. Okey, tepat. Baru boleh dapat bintang. Okey. Tahniah Irfan kerana berjaya menyelesaikan laluan udara semasa menarik dan juga menghembus nafas. Okey. Satu bintang Irfan. Sebab kita akan ke satu perkara lagi selepas ini yang cukup menarik. Cantik, ada 3 bintang dah. Irfan kembali ke tempat. Okey, seterusnya. Yang ini yang tadilah semasa kita pergerakan dada semasa menarik nafas, yang mana udara dada kita naik ke atas. Okey. Dan juga semasa kita menghembus nafas, dada kita menurun. Ini yang telah pun saya jelaskan sebentar tadi. Baik, yang ini Irfan cukup menarik sekali. Bagaimana kita nak membezakan kandungan oksigen dan karbon dioksida semasa menarik nafas. Okey, cuba Irfan tarik nafas. Tarik nafas lagi. Okey, ni kita banyak tarik nafas Okey. Agak-agaknya Irfan. Okey, ini ada persoalan. Lepas. Okey. Kan saya kat sini. Semasa kita menarik nafas, agak-agaknya yang Irfan mungkin ingat-ingatlah belajar sebelum ini, apakah gas yang masuk semasa kita menarik nafas? Okey, mengikut pengetahuan Irfan selama ini belajar, apa yang kita akan sedut masuk ke dalam badan kita adalah oksigen ataupun O2. Ya, okey, baik. Terima kasih Irfan untuk jawapan tersebut. Jadi pada hari inilah saya ingin menjelaskan sejelas-jelasnya bagaimana sebenarnya perbezaan kandungan oksigen dan juga karbon dioksida semasa kita menarik dan juga menghembus nafas. Baik. Di sini, cuba lihat rajah ini. Kita ada yang warna biru mewakili oksigen. Baik. Dan yang merah mewakili karbon dioksida. Semasa kita menarik nafas, semasa manusia menarik nafas, kandungan oksigen yang masuk ke peparu kita adalah lebih banyak berbanding semasa kita menghembus nafas. Tu ayat dia. Okey, kandungan oksigen semasa kita menarik nafas lebih banyak berbanding semasa kita menghembus nafas. Tapi kalau kita perhatikan kat sini, ada satu titik merah, bermaksud masih ada gas lain yang memasuki badan kita. Ada sedikit karbon dioksida sebenarnya. Baru Irfan tahu hari ni. Sebab Irfan ingat sebelum ni memang oksigen saja yang akan masuk. Sebenarnya kalau dari segi peratusan gas, ada lagi gas-gas lain. Tapi untuk pengetahuan murid-murid pada hari ini, kita hanya nak membandingkan antara kandungan oksigen dan juga karbon dioksida sahaja. Kemudian semasa kita menghembus nafas, kita perhatikan yang warna merah iaitu karbon dioksida, jumlah dia sedikit bertambah berbanding semasa menarik nafas. Betul. So di sini kita dapat membuat satu kesimpulan bahawa kandungan karbon dioksida semasa menghembus nafas adalah lebih banyak berbanding semasa menarik nafas. Bukan berbanding oksigen, tak. Berbanding semasa menarik nafas. Jadi dia lebih banyak karbon dioksida yang keluar semasa menghembus nafas berbanding semasa menarik nafas. Mungkin kita boleh lihat rajah yang ada di atas meja tu dengan lebih jelas. Di sana merupakan kandungan udara semasa menghembus nafas. Di sebelah kanan saya,
kandungan udara semasa menarik nafas. Kalau kita tengok kat sini, comel kan gambarnya? Ini macam cikgu je. Macam. Sama rupanya. Okey, baik. Jadi semasa menarik nafas, kita boleh lihat kat sini bahawa semasa menarik nafas, okey, lebih banyak oksigen yang masuk ke dalam badan kita berbanding semasa menghembus nafas. Kita bandingkan semasa melakukan dua aktiviti ni. Faham tak, Irfan? Kita bandingkan Kita keadaan. bandingkan kandungan udara, kandungan oksigen semasa menarik nafas adalah lebih tinggi berbanding semasa menghembus nafas. Baik. Satu lagi ayatnya, Okey. kandungan karbon dioksida semasa menghembus nafas lebih tinggi berbanding semasa menarik nafas. Itu kesimpulannya. Itu kesimpulannya. Okey. Jadi boleh tak saya kira yang ni mungkin satu kesimpulan yang mungkin agak kompleks untuk Irfan jelaskan berdasarkan gambar ini dari segi ayat ni macam mana? Ayatnya. Ayat Okey. ni. Baik. Irfan akan cuba ya. Cuba dulu. Okey, jadi kandungan oksigen lebih tinggi semasa kita menarik nafas berbanding ketika kita menghembus nafas. Ya, betul. Okey, itu untuk oksigen. Itu tepat. Itu semasa menarik nafas. Menarik nafas. Betul. Okey. Okey. Dan yang kedua, kesimpulan yang boleh Irfan buat di sini adalah kandungan karbon dioksida semasa menghembus nafas lebih tinggi berbanding semasa kita menarik nafas. Ya, betul. Betul ya? Okey. Kandungan karbon dioksida semasa menghembus nafas adalah lebih tinggi berbanding semasa menarik nafas. Okey, bunyinya macam agak complicated, tapi saya percaya bahawa berdasarkan rajah yang ditunjukkan ini, murid-murid dapat memahami bagaimanakah perbezaan kandungan oksigen dan juga karbon dioksida semasa menarik dan juga menghembus nafas. Bukan saja oksigen yang masuk sebenarnya, tapi masih lagi ada sedikit karbon dioksida. Begitu juga semasa menghembus nafas, bukan semua karbon dioksida yang keluar, tapi ada juga oksigen yang keluar. Tapi kita nak bandingkan bagaimanakah jumlah kandungan oksigen dan juga jumlah kandungan karbon dioksida semasa menarik dan menghembus nafas. Saya ada satu lagi rajah yang comel, Irfan. Okey. Ini satu lagi pun kita boleh lihat, mungkin murid-murid boleh menggunakan rajah inilah untuk melukis sendiri di rumah. Mungkin yang pandai melukis boleh lukis dengan cantik lah. Okey, tapi sekadar simbol orang lidi macam ni pun kita boleh memahami bagaimana kandungan oksigen dan juga perbezaannya semasa menarik dan juga menghembus nafas. Perbezaan kedua-dua gas ini. Okey, baik, diharapkan penjelasan ini dapat difahami oleh semua murid yang sedang menonton rancangan Didik TV pada kali ini. Okey, cikgu, terima kasih untuk penerangan di kali ini kerana Irfan pun hari ini dah faham. Rupa-rupanya waktu kita hembus nafas dan tarik nafas tu ada dua gas yang terlibat. Bukannya satu dan dia berbeza, tetapi ada dua gas yang berlaku dalam keadaan kita semasa tarik dan juga hembus nafas. Okey? Yeah, okay. Dan kandungannya adalah berbeza. Okey, kena ingat tu sebab Cikgu Safwan dah terangkan tadi. Jadi sekarang ni kita nak berhenti berehat seketika. Jumpa anda selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali kita di Didik TV KPM, dan kalau tadi kita belajar tetapi kali ini kita akan pula mengenali sebuah lagu yang istimewa. Bersama Cikgu Safwan ni, tak salah kalau tak ada lagu ni kan. Jadi apa kata kita mulakan dengan sesi pembelajaran lagu kita, Cikgu? Jom kita mulakan. Baiklah. Lagu ni diberi nama Lagu Pernafasan Manusia sesuai dengan topik pembelajaran kita pada hari ini, iaitu pernafasan manusia. Baik. Okey. Jadi lagu ni saya lirik dan juga seni kata dia saya cipta khas untuk membantu murid-murid untuk lebih memahami bagaimana intipati pembelajaran kita pada hari ini, yang mana kita boleh merumuskan keseluruhan pembelajaran kita menerusi lagu. Okey, baiklah. Jadi Irfan, saya akan ajar Irfan dan juga murid-murid yang sedang menonton pada hari ini bagaimana cara menyanyikan lagu ini. Okey, baik, kita mulakan dengan rangkap yang pertama. Irfan ikut saya. Baik, cikgu yang dulu. pertama, ini lagu pernafasan manusia. Ada 3 organ kesemuanya. Oh, hidung, peparu, trakea. Boleh Irfan ikut? Okey. Macam mana ni? Irfan cuba tau. Dan murid-murid kat rumah pun boleh cuba bersama Abang Irfan hari ini untuk kita menunjukkan langkap yang pertama. 3, 2, 1. Ini lagu pernafasan manusia. Yeah. Ada 3 organ kesemuanya.
Oh hidung, oh paru, trakea. Yes. Jadi pada rangkap Okey. utama di situ, Ha. murid-murid di rumah dan juga Irfan, sebenarnya di situ ada 3 organ pernafasan Betul. yang kita belajar, iaitu hidung, peparu dan juga trakea. Okey. Okey, baik. Rangkap kedua. Silakan cikgu. Okey. Tarik nafas dada ke atas sana. Hembus nafas dada ke bawah pula. Oh, tarik, hembus. Iya. Okey, Irfan. Okey, Irfan kena cuba pula. Okey, Irfan cuba. Alamak, okey. Okey, Tak apa, 3, boleh. 2, 1. Tarik nafas dada ke atas sana. Ya. Hembus nafas dada ke bawah pula. Oh, tarik, hembus. Iya. Okey, sedap Irfan. Okey. Terima kasih. Biasa Okey. je. Jadi di situ kita dapat Okey. menyaksikan bahawa apabila kita menarik nafas, okey, dada akan naik ke atas. Dan semasa kita menghembus nafas, pergerakan dada pula akan turun ke bawah. Okey, rangkap ketiga. Okey. Okey. Yang ni kena suara dalam Okey, sikit so dalam. Baik. Okey. Tarik nafas, udara masuk dalam, hembus keluar. Tarik nafas, udara masuk dalam, hembus keluar. Jadi bila kita menarik nafas, udara akan masuk ke dalam, dan bila kita menghembus nafas, udara akan keluar. Boleh saya dengar suara dalam Irfan? Boleh. Tak ada masalah. Kita belanja sikit hari ni lah. Okey. Okey. Tarik nafas, udara masuk dalam, hembus keluar. Oh, dalam betul suara saya hari ni. Okey. Nice. Okey. Okey. Seterusnya, ini chorus dia. Ini chorus dia. Okey. Tarik nafas masuk udara dari hidung ke trakea ke peparu. Alalalilale. Okey. Saya sambung dengan rangkap seterusnya. Hembus nafas keluar udara dari peparu ke trakea dan ke hidung. Alalalilale. Okey. Jadi di situ tarik nafas, ini adalah khas untuk laluan udara yang mana Irfan telah label tadi. Laluan udara semasa menarik dan juga menghembus nafas. Betul. Dari hidung ke trakea dan peparu semasa menarik nafas, dan dari peparu ke trakea dan ke hidung, okey, semasa menghembus nafas. Okey. Nanti saya nak nyanyi, saya akan buat ala lalin je lah. Cikgu nyanyi, saya buat yang ni Irfan tak nak belanja ke? Okey, Irfan cubalah. Cuba. Okey, walaupun tak sesedap Cikgu Safwan, Irfan akan cuba buat demi rakan-rakan yang berada di rumah. Okey. 3 4 cikgu. Cikgu buat 3 4. Okey. 3 4. Tarik nafas masuk udara dari hidung ke trakea ke peparu. Alalalilale. Wah, okey. Hembus nafas keluar udara dari peparu ke nampak tersasul. Dari peparu ke trakea dan ke hidung. Alalalilale. Okey, kita kena praktis lagi banyak-banyak. Okey, baik. Kemudian kita sambung 2 rangkap lagi. Okey. Jumlah kandungan udara berbeza. Karbon dioksida, oksigen juga. Keluar, masuk, berbeza. Ni yang tadi. Okey. Yang ni tadi Irfan. Okey. Kita angkat dulu. Yang ni. Okey. Kandungan udara berbeza. Betul. Karbon dioksida, oksigen juga, keluar masuk berbeza. Okey. Kemudian penjelasan yang lebih lanjut. Udara masuk lebih oksigen itu. Yang ni. Udara masuk lebih oksigen itu. Okey. Udara keluar lebih gas CO2. Itu perlu tahu. Okey. Jadi di situ kita dapat simpulkan bahawa kandungan udara semasa perbezaan kandungan udara semasa menarik dan menghembus nafas, lebih oksigen semasa menarik nafas. Betul. Dan lebih karbon dioksida semasa menghembus nafas berbanding. Kita tak boleh cakap lebih gas karbon dioksida semasa menghembus nafas saja. Kita kena sambung ayat dia, lebih gas karbon dioksida semasa menghembus nafas. Betul. Berbanding semasa menarik Nafas. Okey. Jadi itulah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, yang mana kita boleh sampaikan kesimpulan ataupun kita rungkaikan segala intipati pembelajaran kita pada hari ini melalui lagu pernafasan manusia. Okey, baik.
Dan kita akan simpan dulu nyanyian lagu ini. Saya nak minta cikgu untuk berikan pentaksiran keseluruhan mengenai prestasi saya dan juga anak murid cikgu yang berada di rumah sana. Okey, Bagaimana, jadi cikgu? yang pertama, intipatinya telah kita rungkaikan tadi. Kita perlu mengenal pasti 3 organ pernafasan, iaitu hidung, peparu dan juga trakea. Saya pasti murid-murid yang sedang menonton juga boleh menyatakan, boleh mengenal pasti 3 organ pernafasan ini. Kemudian dari segi laluan udara semasa menarik nafas. Okey Irfan, apa laluan udara semasa menarik nafas? Menarik nafas kita akan mulakan melalui hidung, Ya. turun ke trakea dan juga ataupun akhir sekali kita ke peparu, cikgu. Okey, dan bagaimana pula semasa menghembus nafas? Menghembus nafas kita akan mula melalui peparu, naik ke trakea dan kita akan hembus melalui hidung. Okey, dan satu lagi yang penting, bagaimana perbezaan kandungan udara semasa menarik dan juga menghembus nafas? Boleh Irfan sampaikan? Okey. Kandungan oksigen lebih tinggi semasa kita menarik nafas berbanding semasa kita menghembus nafas. Ya, Itu yang pertama. Itu yang pertama. Okey, yang kedua pula, kandungan karbon dioksida lebih tinggi semasa kita menghembus udara berbanding semasa kita menarik nafas. Ya. Okey. Tepat. Jadi itulah intipati pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih Irfan. So saya minta Irfan ambil satu lagi bintang. Satu lagi bintang untuk Irfan hari ini. Jadi Terima kasih. Irfan berjaya mengumpul sebanyak 4 bintang pada hari ini. Tahniah Okey, cikgu. Irfan. Terima kasih. Dan insya-Allah kita akan mengakhiri segmen kita yang keempat ini dengan nyanyian lagu pernafasan manusia. Jadi Okey, kita minta cikgu. semua murid-murid yang sedang menonton menyanyi bersama-sama. Saya dah ajar tadi kan bagaimana melodinya, untuk kita nyanyi sama-sama lagu pernafasan manusia. Okey cikgu, sebelum kita nak nyanyi ni cikgu, mungkin cikgu boleh berikan pendedahan kepada nama cikgu bagaimana untuk mereka mendapatkan latihan pengukuhan. Di mana cikgu? Okey, bagaimana kita nak mendapatkan latihan pengukuhan untuk kita dapatkan, untuk kita mengukuhkan lagi pemahaman kita tentang tajuk pernafasan pada kali ini, bolehlah murid-murid melayari website ataupun laman web Sumberku KPM. Ada apa di situ cikgu? Ada macam-macam, ada video sebenarnya di Sumberku. Lagu ni ada tak? Lagu ni belum ada lagi. Okey. Ada soalan-soalan latihan untuk kita memperkukuhkan lagi tentang topik yang kita pelajari pada kali ini. Baik, nampaknya lagu ni tak ada lagi dalam Sumberku. Jadi hari ini kita akan nyanyikan secara khas untuk anda semua. Jadi cikgu dah bersedia? Saya dah bersedia. Saya pun dah bersedia. Jom, music please. Anugerah Zora Lagu. Silakan cikgu. Ini lagu pernafasan manusia. Ada 3 organ kesemuanya. Oh, hidung, peparu, trakea. Tarik nafas dada ke atas sana, hembus nafas dada ke bawah pula. Oh, tarik, hembus, iya. Tarik nafas, udara masuk dalam, hembus keluar. Tarik nafas masuk udara dari hidung ke trakea ke peparu. Ramai. Alalalilali. Lagi sekali cikgu. Hembus nafas keluar udara dari peparu ke trakea. Didik TV KP